Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan, rakan-rakan yang berkesempatan hari ini bersama-sama di platform Facebook, ataupun tuan dan puan yang mungkin menonton video ini di platform lain iaitu channel YouTube nuraminaumar.com. Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga hari ini menjadi satu lagi hari orang kata yang bermakna, yang memberi peluang kepada kita untuk membawa kebaikan dan juga memberi manfaat kepada diri kita, ahli keluarga kita, komuniti sekitar kita dan juga secara keseluruhannya dunia kita ni lah. Jadi insya-Allah hari ini kita dapat lagi satu peluang untuk bersama-sama dan bawa satu lagi topik perbincangan. Jadi insya-Allah hari ini saya dah memang bawakan satu topik Can We Talk, the ex-CEO series. Yang ini adalah sebenarnya siri yang keempat. Jadi saya bawa perbincangan hari ini tentang melantik ahli lembaga pengarah, yang mana konteks perbincangan yang saya bawa ni sebenarnya tuan dan puan adalah untuk usahawan macam tuan dan puan yang mulakan bisnes, yang daftarkan syarikat, kemudian jadi pemegang saham, dan kemudian menjadi pengarah untuk syarikat sendiri, dan pada masa yang sama mengetuai syarikat perniagaan yang kita buka tadi. Jadi sudah tentulah biasanya tuan dan puan, bila kita buka syarikat tu, kita secara automatik kita menjadi CEO syarikat kita itu. Jadi ini sebenarnya adalah satu orang kata reality apabila kita mula membuka perniagaan itu. Jadi kita kena bersedialah, kita kena bersedia. Jadi ramai yang mengatakan bahawa dia nak belajar dulu dia nak belajar dulu selok-belok syarikat, dia nak tahu dulu risiko-risiko yang ada. Walau bagaimanapun tuan dan puan, dalam keadaan sekarang apabila kita sudah bertekad untuk memulakan perniagaan, saya sarankan perkara-perkara itu sambil kita buat, sambil kita belajar itu dilakukan secara serentak. Jadi kalau kita nak tunggu sampai kita pandai baru kita nak mulakan perniagaan, nanti orang kata ada perkara-perkara ataupun orang kata ada peluang-peluang yang mungkin kita terlepas. Dan apabila kita memulakan sesuatu perkara tu, kita ambil masa lama sangat nak fikirkan, tak buat-buat, dia akan kita ada kecenderungan untuk kita hilang momentum. Katalah kita dah buat keputusan nak buat bisnes tapi kita lambat, nantilah dulu, nak belajar dululah, nak cari partner dululah, nak faham dululah risiko enterprise PLT Sdn Bhd. Jadi bila lama sangat, dia memang kita perlu ada maklumat-maklumat tu, tetapi jangan terlalu lama. Jadi kita mesti ada satu perancangan yang disusun. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang usahawan, bakal usahawan pada ketika itu merancang untuk memulakan perniagaan. Beliau mengambil masa sehingga 12 bulan untuk buat perancangan. Jadi sebenarnya 12 bulan itu bukanlah satu masa yang lama, sebenarnya dia sekejap sahaja. Tetapi dalam tempoh 12 bulan itu ada banyak perkara berlaku, jadi yang menyebabkan sehingga hari ini dia tak dapat take off lagi bisnes dia tu. Kerana tempoh perancangan tu terlalu lama. Kalau tuan dan puan tanya saya, sebenarnya apabila kita dah merancang tu dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan, kita dah ada satu perkara yang kena kick off. Maksudnya kena ada sesuatu kita mulakan. Try to get your first prospect, ataupun try to get your first pool of prospect. Kena mula dulu. Dia tak boleh asyik nak rancang, asyik nak tulis, nak tanya, nak masuk kelas. Jadi dia mesti ada satu tempoh. Dan tempoh itu dia tak boleh terlalu lama. Sebab kalau sampai 12 bulan, pada waktu itu langsung tak ada aktiviti yang mencuba untuk dapatkan prospek. Your first individual or your first group of people who are interested with your services or product, dia kena ada yang itu. Jadi tuan dan puan, apabila kita kata menjadi CEO kepada syarikat, konteks perbincangan yang saya bawa adalah tuan dan puan yang memulakan sendiri perniagaan, yang membuka syarikat, menjadi pemegang saham, dan kemudian menjadi pengarah syarikat sendiri, dan seterusnya menjadi ketua, iaitu sama ada CEO ke managing director ke apa jawatan yang tuan dan puan letak itulah, menjadi individu yang mempunyai
kuasa untuk menentukan hala tuju, untuk menentukan bagaimana syarikat perniagaan itu digerakkan. Itu sebenarnya konteks perbincangan yang saya bawa. Nah, sekiranya tuan dan puan berada dalam kategori yang berbeza, perbincangan ini mungkin masih relevan, tetapi situasinya agak berbeza ya tuan dan puan, kerana apabila kita dilantik oleh orang lain sebagai CEO dalam syarikat, maksudnya kita tidak memegang saham ataupun kita tak jadi pengarah, jadi CEO sahaja, dia berbeza. Tapi kalau kita jadi CEO, jadi pengarah tanpa memegang saham, dia berbeza sikit. Itu dia punya variasi. Kita sebut sebagai variasi lah dalam pengurusan syarikat tu. Jadi tuan dan puan, pagi ini saya bawakan satu topik. Saya memang bawakan topik-topik begini, tetapi tidaklah terhad kepada perbincangan setakat itu, tetapi saya ingin membawakan perkara ini supaya kita dapat membina satu komuniti usahawan. Kita dapat membina satu komuniti usahawan yang bermula daripada berniaga sendiri kepada satu perniagaan yang berkembang. Jadi pengembangan ini, kalau tuan dan puan lihat di luar sana, ada banyak cara. Tuan dan puan boleh pergi mana-mana kelas, mana-mana seminar, grow your business, go big, semua tu tuan dan puan boleh follow, boleh ikut kelas-kelas itu. Walau bagaimanapun pendekatan yang saya ambil adalah secara praktikal, perkara-perkara yang kebanyakannya yang saya dapati tidak diketengahkan untuk dibawa berbincang. Tidak diketengahkan untuk dibawa berbincang. Jadi saya mengambil peluang dengan adanya medium medium video di Facebook begini. Jadi tuan dan puan dapat mengikuti perbincangan ini secara terbuka, dan ia adalah sebagai satu orang kata titik mula dan titik pengenalan. Mungkin tuan dan puan ada menghadiri kelas-kelas pembangunan usahawan dan juga program-program khusus untuk CEO, dan perbincangannya mungkin berbeza daripada satu dengan yang lain. Tetapi saya yakin semua itu merupakan satu medium, satu cara untuk kita membangunkan, kita menaik taraf, kita menambah kemahiran sebagai seorang usahawan. Jadi ramai, kita sendirilah tuan dan puan, ramai di kalangan kita tahu macam mana kita nak deliver kita punya servis. Kita tahu macam mana kita nak keluarkan produk. Kita tahu macam mana nak buat itu dan ini. Dan majoriti yang saya jumpa, usahawan memang sudah mempunyai kepakaran untuk menjual tu. Mungkin ada yang masih belum, tetapi majoriti dah tahu dah. Majoriti sudah tahu macam mana nak buat duit, dah tahu macam mana nak buat sale, buat marketing. Ramai yang dah tahu. Jadi perkara seterusnya adalah bagaimana kita sebagai usahawan, kita nak betul-betul menyusun semula kedudukan kita. Bukanlah nak susun macam mana, nak review, nak tengok balik macam mana kedudukan kita dan rancangan kita sebagai seorang CEO syarikat. Jadi terutamanya kepada tuan dan puan yang memang dah membuka syarikat Sdn Bhd ataupun tuan dan puan membuka syarikat PLT. Jadi ada beberapa keperluan yang saya lihat di mana tuan dan puan, bila syarikat dah besar, maksudnya sale tuan dan puan dah besar, staff tuan dan puan bertambah, apa seterusnya? Sebagai seorang CEO syarikat, apakah langkah-langkah seterusnya untuk memastikan to make sure that the interest of the company, the interest of the business remain in place. Itu antara perkara sebenarnya yang saya mahu ketengahkan. Skop perbincangan yang saya mahu lontarkan kepada tuan dan puan sebagai owner, sebagai CEO, sebagai pengarah dan juga pemegang saham dalam syarikat tuan dan puan sendiri. So selain daripada bab-bab operation, bab-bab pengurusan keseluruhan rutin harian syarikat, apakah perancangan yang lebih jauh yang tuan dan puan nak buat? Jadi antara perkara yang banyak di soal ataupun orang kata ditanya adalah tentang lantikan ahli lembaga pengarah dalam syarikat kita. Ini hanya berlaku untuk syarikat Sdn Bhd yang memang kena ada lantikan pengarah. Kalau dalam PLT dia bergantung, kerana PLT ni sifatnya separuh enterprise, separuh Sdn Bhd. Sekiranya tuan dan puan buka syarikat PLT dan buat keputusan untuk mengurus secara Sdn Bhd, maka perlu ada juga lantikan ahli lembaga pengarah. Sekiranya tuan dan puan buat keputusan nak mengurusnya macam enterprise, tak ada ahli lembaga pengarah pun tak apa. Dia yang ada wajibnya adalah compliance officer. Alright? Okey, jadi berbalik kepada syarikat Sdn Bhd. Mesti ada lantikan seorang pengarah minimum. Mesti ada seorang. Jadi dialah antara orang yang mempunyai kuasa menentukan direction, menentukan hala tuju syarikat, menentukan polisi-polisi syarikat. Jadi kenapa penting kita nak lantik ahli lembaga pengarah yang betul? Why must we appoint the right
Companies Director. Itu antara perkaranya. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, apabila kita kata kita mengurus syarikat, orang ataupun individu yang mempunyai kuasa, banyak kuasa membuat keputusan adalah ahli lembaga pengarah. Memang CEO tu memang CEO tu kita kata membuat keputusan, tetapi CEO sebenarnya banyak membuat keputusan untuk hal-hal yang melibatkan polisi-polisi dan juga pengurusan day to day operation dalam syarikat. Tetapi kalau ahli lembaga pengarah itu adalah polisi secara keseluruhan, secara overall yang besar tu. Jadi daripada situ unit HR dia akan build dia punya polisi. Contoh unit finance, account dia akan build dia punya polisi. Kemudian bahagian unit operasi, unit pengurusan dia akan build dia punya polisi. Yang mana datang daripada polisi ataupun dasar yang besar yang ditetapkan untuk keseluruhan pengurusan syarikat yang datang daripada ahli lembaga pengarah. Jadi ahli lembaga pengarah ni sebenarnya mempunyai kuasa membuat keputusan besar dan menentukan polisi-polisi dalam syarikat. Jadi apakah contoh polisi-polisi dalam syarikat? Contohnya adalah apakah polisi untuk menentukan atau menetapkan allowance kepada pengarah. Contoh ataupun apakah keperluan ataupun orang kata keputusan yang dibuat untuk membuat pelaburan baru untuk syarikat, contoh. Jadi bila kita sebut tentang pelaburan baru, sebenarnya dia melibatkan hal-hal kewangan. Jadi termasuklah ahli lembaga pengarah ini juga bermesyuarat dan menentukan, membuat keputusan tentang bagaimana pembayaran ataupun adakah tahun itu ada kelayakan dividen untuk dikeluarkan, diisytiharkan kepada pemegang saham. Ini adalah orang kata struktur yang normal struktur yang memang ada dalam syarikat sedang berhad. Dia bermula dengan pemegang saham sebagai orang kata entiti, individu atau mungkin syarikat yang mempunyai milikan dalam syarikat tu, maksudnya mempunyai milikan dalam bisnes tu. Kemudian daripada situ ada lantikan ahli lembaga pengarah. Jadi lantikan ahli lembaga pengarah ini sebenarnya mempunyai satu skop kuasa, skop dan bidang kuasa untuk melakukan perkara-perkara tertentu, termasuklah membuat dasar-dasar penting dalam syarikat. Contohnya dasar dalam syarikat itu disebut bahawa syarikat kita mesti buat bisnes di Kelantan sahaja, contoh. Ataupun dia sebut syarikat kita mesti syarikat kita adalah sebuah syarikat consulting dan kita hanya akan fokus kepada usahawan SME sahaja, contoh. Itu adalah polisi-polisi atau kita sebut sebagai dasar yang syarikat yang ditetapkan oleh ahli lembaga pengarah. Jadi tuan dan puan, dalam konteks SME, dalam konteks kita mengurus syarikat, yang kita sendiri mulakan, kita daftar dia kan, kita jadi pemegang saham, kita jadi pengarah dan kita sendiri jadi CEO syarikat, maka ia adalah orang kata perkara yang kita tentukan. Berbanding dengan syarikat-syarikat korporat lain, dia agak berbeza. Bila syarikat tu besar, syarikat tu mempunyai struktur dan sistem yang berbeza. Mungkin syarikat tu memang initial investment. There are some companies where the initial investment came from external party. It could be from non-resident, from foreign resources. Mungkin ada yang macam itu. Jadi dia berbeza. Jadi macam kita bila kita jadi usahawan, kita mula berniaga, kemudian kita daftarkan syarikat kita, jadi dia bermula macam itu. Jadi usahawan ataupun kumpulan perniagaan yang beginilah sebenarnya yang saya bawa kepada skop perbincangan dalam banyak sesi consultation, banyak sesi coaching, mentoring dan juga program-program latihan yang dijalankan, yang diadakan untuk usahawan. Jadi program-program untuk usahawan dengan program-program untuk staf yang bekerja dalam syarikat adalah berbeza. Sekiranya tuan dan puan adalah seorang usahawan dan pada masa yang sama bekerja dalam syarikat tuan dan puan, mungkin tuan dan puan juga ada menghadiri program-program latihan untuk pekerja, untuk staf. Dia adalah normal. Tuan dan puan hadir untuk orang kata latihan keusahawanan untuk usahawan dan pada masa yang sama tuan dan puan hadir dalam program pengurusan untuk staf dalam syarikat. Itu adalah normal kerana kita tuan dan puan akan memegang banyak jawatan ataupun banyak portfolio ataupun banyak bidang kerja dalam satu masa. Jadi inilah kepentingannya melantik pengarah yang betul dalam syarikat kita. Jadi apabila kita lantik pengarah ni, antara keperluannya adalah melantik individu yang ada pengalaman,
yang ada pengalaman. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, ada skop dan bidang-bidang tertentu untuk menggubal polisi, menetapkan dasar-dasar perniagaan dalam syarikat. Jadi mestilah kita lantik individu yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai business acumen, yang mempunyai kefahaman tentang business model. Mungkin dia adalah individu datang dari industri yang berbeza, tetapi beliau mempunyai pengetahuan dan beberapa kepakaran yang boleh disumbangkan sebagai seorang pengarah syarikat dalam dalam perniagaan kita tu tadi. Contoh, katalah kita ni sebuah syarikat tekstil, kita menjual kain-kain apa semua. Mungkin salah seorang ahli lembaga pengarah kita itu adalah orang yang arif dalam bidang fashion. Mungkin ada kepakaran dalam bidang fashion. Jadi kita ada satu skop kepada beliau supaya beliau jadi ahli lembaga pengarah, dapat memberi input tentang orang kata perubahan ataupun kata trend, ataupun nak baca trend ke depan, apakah yang bakal orang kata meletup di pasaran, atau apakah orang kata demand yang bakal ada pada 2-3 tahun akan datang. Mungkin akan ada orang-orang begini yang kita perlukan, contoh ataupun mungkin tuan dan puan, kita ini membuka sebuah syarikat, kita jalankan training, kita jalankan consulting. Jadi kita memerlukan individu yang mempunyai networking ataupun orang kata mempunyai sumber-sumber akses, mempunyai akses kepada sumber-sumber untuk kita menyalurkan ataupun untuk kita merancakkan lagi program-program pembangunan dan program-program latihan yang kita jalankan, program consulting yang kita jalankan untuk syarikat. Mungkin itu adalah salah satu skop mengapa kita perlukan seseorang individu itu, khususnya individu berkenaan untuk masuk untuk dilantik jadi pengarah dalam syarikat kita. Itu contoh-contohnya, antara contoh-contohnya. Ada sesetengah syarikat memerlukan individu tertentu dengan tempoh pengalaman tertentu, dengan qualification ataupun certification tertentu untuk memastikan syarikat kita mendapat penganugerahan membolehkan kita menjalankan aktiviti perniagaan tu tadi. Ini termasuk bidang-bidang yang berkaitan seperti bidang professional services macam pusat pendidikan. Ada syarat-syarat tertentu supaya kita lebih mudah menjalankan perniagaan. Jadi kita lantik individu berkenaan untuk jadi pengarah syarikat kita. Jadi bila namanya ada dalam rekod sebagai pengarah syarikat, permohonan ataupun mendapatkan lesen-lesen ataupun mendapatkan kontrak-kontrak untuk menjalankan perniagaan menjadi lebih mudah. Dan kebanyakannya adalah sebahagian daripada syarat untuk syarikat kita beroperasi dalam industri tertentu. Itu pun ada. Jadi kita mesti melantik ahli lembaga pengarah yang betul. Ada syarat-syarat apabila kita nak melantik ahli lembaga pengarah. Tuan dan puan boleh semak dengan company secretary. Kena buat semakan, ataupun tuan dan puan boleh buat bacaan. Ada maklumat-maklumat yang diletakkan secara percuma di laman web SSM. Tetapi tuan dan puan, saya faham sebagai usahawan kadang-kadang tuan dan puan tak ada masa. Bukannya tak dapat nak, bukannya tak orang kata tak nak tahu, tetapi atas kekangan masa tak dapat nak memenuhi keperluan teknikal tu tadi. Jadi itulah baiknya di mana ada company secretary yang boleh memberi maklumat ini kepada tuan dan puan, ataupun independent consultant ataupun third party daripada luar yang boleh memberikan input-input ini kepada tuan dan puan dan memberikan terus rujukan, dan apabila tuan dan puan nak mengesahkan sesuatu boleh terus rujuk dalam bahagian tu. Jadi tuan dan puan skip fasa mencari tu tadi. Tak perlu nak buat research lagi, tak perlu, kerana ada satu orang kata individu ataupun satu pihak yang memang akan terus beritahu dan kemukakan sumber-sumber rujukan lanjut. Jadi dia begitu. Jadi tuan dan puan, orang melihat sebagai lantikan pengarah ini untuk memenuhi keperluan kerusi lantikan. Tetapi kita sebagai seorang usahawan yang memang buka syarikat, yang memang kita kata kita jalankan bisnes kita, kita perlu melihat semula bagaimana kita susun struktur syarikat kita tu apabila kita betul-betul ada rancangan nak berkembang, rancangan nak mengukuhkan operasi perniagaan kita. Kadang-kadang bila orang lihat kata kita berkembang ni, orang hanya nak tengok, okey, kita nak buka cawangan, nak ambil staff tambahan, okey, kita nak naikkan sale. Itu hanyalah sebahagian tuan dan puan. Perkembangan yang kita tetapkan untuk syarikat kita adalah bergantung kepada kita ni lah. Kita ni siapa adalah ownernya tadilah.
ownernya tadi tu siapa? Itulah yang pegang saham, yang jadi pengarah, yang jadi CEO tu tadi. Sehinggalah tuan dan puan ada struktur yang betul dapat melantik CEO lain, dapat membawa masuk ahli lembaga pengarah yang lain. Jadi apabila itu berlaku tuan dan puan, maka kita perlu menyemak semula ke mana sebenarnya kita nak bawa syarikat kita. Sebagai seorang CEO syarikat, kita nak jadikan bisnes kita tu macam mana? How do we see our business in the next 3 to 5 years? How do we see ourselves as the CEO of our company in the next 3 to 5 years? Those are the questions that challenge your mental. Saya ada sebut dalam beberapa perbincangan terdahulu bagaimana kita sebagai leader, sebagai ketua, sebagai CEO dalam syarikat bisnes kita, bagaimana kita kata nak memenuhi keperluan mental kita. How do we how do we achieve mental satisfaction? Jadi biasanya leaders ni atau orang kata ketua ataupun orang kata kita sebagai usahawan yang membangunkan perniagaan, kita ada satu lagi bahagian di mana kita kata kita nak mendapatkan kepuasan mental tu tadi. Jadi selain daripada kepuasan emosi yang biasa dibincangkan, kita ada satu bahagian iaitu kepuasan mental. Jadi berbalik kepada kepentingan ini tuan dan puan, apabila kita buka syarikat, kita kata kita dah daftarkan syarikat Senin Berhad, kita tahu bahawa ada keperluannya pemegang saham tu macam mana. Kemudian kita nak susun ahli lembaga pengarah tu macam mana. Kemudian seterusnya macam pengurusan executive staff tu, saya yakin tuan dan puan tak ada masalah sangat kerana tuan dan puan dah banyak berjumpa di luar sana. Ada pakar HR, ada konsultan HR, ada yang orang kata kita memahami akta HR, kita memahami disiplin-disiplin, nak ambil staff, nak buang staff, nak tentukan gaji, nak susun struktur carta organisasi dan seumpamanya. Jadi itu di bawah bahagian pengurusan untuk eksekutif. Tetapi di bahagian pengurusan ahli lembaga pengarah, bagaimana sebenarnya kita nak leverage. Kita nak kita nak mengambil leverage ni sebenarnya mengoptimumkan sumber. Kalau tuan dan puan tanya saya lah, leverage ni sebenarnya kita boleh lihat dia sebagai mengoptimumkan sumber. Jadi penting untuk kita mengoptimumkan sumber ahli lembaga pengarah yang kita lantik dalam syarikat. Jadi kalau kita cuma lantik ahli lembaga pengarah tu atas sebab nama, nak suruh duduk diam-diam bayar allowance, dia menjadi satu kerugian kepada syarikat. Sepatutnya kita perlu dapat manfaat. Maksudnya syarikat dapat manfaat daripada lantikan ahli lembaga pengarah yang betul dalam syarikat kita tu tadi. Jadi tuan dan puan boleh semak juga dengan company secretary macam mana perubahan ataupun lantikan ahli lembaga pengarah boleh dibuat untuk syarikat kita. Jadi sekiranya company secretary itu, tuan dan puan mesti mempunyai satu hubungan yang baik sebagai CEO syarikat, sebagai pengarah syarikat sendiri, sebagai pemilik, sebagai pemegang saham, mesti mempunyai satu hubungan yang baik dengan beberapa orang. Yang penting sekali adalah company secretary. Ada yang bertanya, boleh tak saya tak lantik company secretary? Tak boleh. Company secretary ni tuan nampak adalah seorang individu yang mempunyai lesen khas. Dia bukan orang-orang biasa. Dia bukannya setiausaha macam PA syarikat tuan dan puan, bukan. Company secretary merupakan individu yang mempunyai lesen khas untuk mengurus semua dokumen-dokumen syarikat. Dan mereka nak jadi company secretary ni ada syarat-syarat. Contoh ada background sama ada mereka mempunyai latar belakang perakaunan ataupun latar belakang perundangan dan satu lagi jenis kategori adalah individu yang mempunyai pengalaman. Dia mesti ada pengalaman, tak saya 24 bulan sekurang-kurangnya praktis di mana-mana firma perusahaan setiausaha syarikat. Barulah dia dapat apply untuk lesen tu. Jadi nak apply lesen ni dia kena macam-macam tuan dan puan. Dia macam lesen menjalankan perniagaan. Lesen company secretary ni dia macam lesen menjalankan perniagaan. Jadi dia kena ada syarat-syarat untuk mengekalkan lesen. Dan kalau ada salah laku, lesen mereka juga boleh ditarik. Company secretary ni kalau ada salah laku, lesen dia boleh ditarik. Dia macam doktor kan. Kalau doktor ada salah laku, kalau katalah orang kata malpractice, dia ada satu badan yang akan ambil tindakan-tindakan tertentu yang membolehkan lesen itu ditarik. Company secretary macam itu. Jadi dia adalah satu orang kata individu yang mempunyai skop kerja yang profesional. Bukan semua orang boleh buat. Jadi walaupun kita ni owner
owner syarikat, kita ni pengarah syarikat, kita ni pemegang saham 100% kita own, kita masih tak boleh jadi company secretary untuk syarikat kita sendiri, tak boleh. Kerana fungsi kita ni sebagai pemegang saham, sebagai pengarah, sebagai CEO berbeza. Kalau fungsi company secretary tu berbeza. Dia lebih kepada pengurusan documentation dan compliance. Jadi kena bincang dengan company secretary bagaimana cara ataupun proses untuk melantik ahli lembaga pengarah. Apakah terma-termanya? Macam mana surat lantikannya, kita boleh minta advisory. Tetapi tuan dan puan, kalau company secretary tu keluarkan satu invoice tambahan untuk sesi advisory tu, tuan dan puan perlu rujuk lah, adakah dia termasuk dalam sebahagian servis atau tidak. Kerana company secretary ni kerja dia sebenarnya untuk memastikan documentation disimpan dan juga orang kata compliance, pematuhan dokumentasi ni dipenuhi. Untuk advisory structure ni sebenarnya bukan sebahagian daripada tugas company secretary, tetapi sekiranya company secretary itu memberikan khidmat tersebut, biasanya dia punya retainer fee tu lain. Yuran kita sebut sebagai retainer fee untuk company secretary ni, biasanya dia ada bergantung kepada firma yang berkenaan. Jadi tuan akan tengok, kalau yurannya rendah, biasanya dia tak ada advisory ni. Kalau company secretary yang ada advisory ni, yuran dia tinggi sikit. Dan kebanyakan usahawan dia tak tahu yuran tinggi, tapi dia tak pernah ambil advisory yang macam tu. Jadi tuan-tuan bincang dulu dengan company secretary, macam mana nak urus lantikan ahli lembaga pengarah, apakah tata cara yang terbaik, boleh semak. Kalau tidak, tuan-tuan belajar sendirilah. Belajar sendiri macam mana nak buat urusan-urusan ni tadi. Dan apabila tuan dan puan dah lantik ahli lembaga pengarah yang betul, katalah ada 2-3 orang, 4 orang ke, mestilah ada chairman, ketua. Jadi kebiasaannya tuan dan puan, kita jadi CEO syarikat kan, kita yang buka syarikat tu kan, jadi kita pemegang saham, kita pengarah, kita CEO syarikat, biasanya kita akan automatik jadikan diri kita sebagai chairman. Jadi kalau ahli lembaga pengarah tu ada 4, dia mesti ada ketua. Chairman ni maksudnya dalam setiap mesyuarat ahli lembaga pengarah, dia akan chair the meeting. Dan dia jugalah yang biasanya akan menetapkan panggilan ataupun menetapkan schedule meeting. Tetapi nanti orang kata adalah staff lain yang akan buat arrangement untuk meeting tu. Tetapi penetapan macam meetingnya, frekuensinya apa, kemudian apa perkara yang nak dibincangkan, biasanya chairman yang akan orang kata dictate, yang akan menetapkan benda tu. Jadi kalau tuan dan puan melantik ahli lembaga pengarah, contoh kalau 2 sekalipun, seorang tu mesti jadi chairman, maksudnya dia ada ketua. Jadi ini konsepnya tuan dan puan, konsep ni adalah sangat normal bagi kita. Kerana kita kata dalam Islam sekalipun, kalau kita buat apa-apa, kita mengembara ke, kalau lebih pada seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang ke, mesti ada seorang ketua. Jadi kena lantik seorang ketua. Jadi bila kita kata ada lantik ahli lembaga pengarah 2, 3, 4 orang, mesti lantik seorang ketua. Maksudnya kita lantik chairman. Chairman tu siapa? Chairman tu kalau kita lantik diri kita sendiri, kita lah, tak apalah. Jadi mungkin kita ada 2 orang lagi ahli lembaga pengarah, kita sebagai chairman. Jadi perbincangan kita banyak berkisar tentang perkara-perkara teknikal, tetapi ini adalah perkara yang perlu kita lakukan apabila kita buka syarikat Sdn Bhd, kita jadi CEO syarikat, dan pada masa yang sama kita juga ada orang kata milikan ataupun kuasa ataupun interest sepenuhnya dalam perniagaan kita tu. Jadi tuan dan puan, antara salah satu usaha untuk kita kata kita nak maju ke depan, kita pergi satu persatu. Katalah dalam masa sekarang kita masih lagi menjalankan bisnes secara enterprise, kita lihat dulu, fokus kepada keperluan kita sekarang. Jadi kalau keperluan kita untuk build financial profile, ada business financial profile, kita build tu dulu. Mungkin kita perlukan cukup nilai sales dalam sebulan, dalam setahun, untuk memastikan kita dapat run bisnes tu dengan baik. Lepas daripada situ kita pada masa yang sama kita susunkan plan macam mana structure company yang kita nak buka tu tadi. Sampai bila kita nak jalankan dengan lesen enterprise, bila kita kena ada sasaran tu, bila kita akan buka syarikat, bila kita buka syarikat tu macam mana kita nak optimumkan leverage kepada lantikan ahli lembaga pengarah dalam syarikat kita. Jadi ini semua adalah satu orang kata perancangan. Jadi bisnes ni sebenarnya bukan satu benda yang jangka masa pendek. Kita buat bisnes ni jangka masa yang lama.
Yang lama tu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun begitu. Tetapi rancangan kita tu kita susun, kita pecah-pecahkan. Katalah kita pecahkan kepada 3 tahun, kemudian kita pecahkan pada setahun. Dalam setahun tu kita pecahkan kepada kuarter, 3 bulan, 3 bulan. Kemudian kita pecahkan kepada bulanan. Daripada bulanan mungkin kita pecahkan pada mingguan. Jadi bila kita letak target tu dikecil-kecilkan, chunk dia target, kita dapat apa orang kata, memantau kita punya perkembangan, pergerakan rancangan kita tu tadi. Tapi dia bermula dengan satu big plan. Dia ada satu roadmap yang besar, dia ada satu blueprint yang besar, kemudian baru kita susunkan macam mana kita nak capai, kita monitor daripada apa orang kata 30 hari, 60 hari, 90 hari, sampailah kepada kalau 90 hari itu dah satu quarter, quarter 1, quarter 2, 6 bulan, 12 bulan yang kita susunkan. Jadi apabila tuan dan puan kita dah buka syarikat, kita mesti bersedia nak mengurusnya. Jadi salah satu perkara yang saya bawa dalam perbincangan hari ini adalah kepentingan dan keperluan untuk kita melantik ahli lembaga pengarah, board of directors of the company. Jadi ada setengah syarikat memerlukan board of governance, yang kita sebut sebagai ahli lembaga pengelola ataupun BOG, board of governance. Tetapi dalam konteks persyarikatan, bila kita buka syarikat PLT atau Sdn Bhd, terutamanya Sdn Bhd, mesti ada lantikan board of directors ataupun kita sebut sebagai ahli lembaga pengarah. Jadi untuk itu tuan dan puan, kepada yang bersama-sama dalam perbincangan ini, tak kiralah masuk sekerat ke, masuk sikit, masuk banyak, saya ucapkan terima kasih. Jadi tuan dan puan boleh tonton semula replay kepada video ini. Jadi tuan dan puan boleh jadikannya sebagai rujukan. Perkara-perkara yang saya bawa dalam perbincangan dalam video ini, video-video seterusnya, video-video yang lepas, agak kedengaran teknikal dan berat, tetapi saya cuba bawa perbincangan tu secara santai dan ringan. Jadi walaupun kita kata konten tu berat, teknikal lah kan, nak urus syarikat, nak jadi ahli lembaga pengarah, orang selalu tak bincang benda ni secara ringan, apa orang kata, ringan begini. Tetapi saya nak bawa juga kerana ia adalah satu perkara penting kepada kita sebagai seorang usahawan. Jadi rancanglah dan lihat semula what is our plan as the CEO of our company. Kita ni sebenarnya apa yang kita nak capai tu tadi, dan confirm lah kita kena ada sale, mesti kita buat, okay, nak sale kena ada marketing, mestilah ada. Jadi semua tu melibatkan pengurusan kewangan lah, pengurusan operasi, itu benda-benda yang memang kita tahu wajib ada. Tetapi bagaimana kita nak menyusun struktur bisnes kita tu supaya dia menyokong kepada kita punya mission dan vision business. How are we going to structure and plan for our business formalization to support the mission and vision of our business. Jadi itu antara perkara yang dibawakan dalam perbincangan hari ini. Jadi saya ucapkan kepada tuan dan puan yang sempat masuk ni, terima kasih. Boleh watch replay nanti, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi saya kita sama-sama doakan semua orang supaya dapat mencapai apa-apa rancangan yang baik itu dan dimudahkan urusan. InsyaAllah tuan dan puan, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.